Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Apa khabar semua? Insya-Allah semuanya sihat-sihat selalu. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan satu tajuk yang agak menarik, iaitu maqasidus syariah. Maqasid syariah ataupun objektif syariah itu diturunkan ke muka bumi ini kepada manusia semua. Okay, ulama telah pun membahas ada 5 perkara asas maqasid syariah ini diturunkan. Yang pertama, untuk memelihara agama ataupun hifzuddin. Kalau kita tengok dalam buku klasik fiqh lama, apabila bercakap tentang hifzuddin, maka isu utama ialah sesiapa yang keluar daripada Islam, maka dia akan didenda. Ada hukuman yang tersendiri, dan hukuman itu berat kerana ia dianggap sebagai mempermainkan agama. Saya akan berbahas tentang isu klasik dan isu yang zaman sekarang. Okay. Yang kedua, hifzu an-nafs, iaitu memelihara nyawa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pun, di dalam Al-Quran melarang pertama membunuh diri sendiri. Yang kedua, membunuh orang lain tanpa hak. Jikalau perbuatan itu dilakukan, maka hukumannya adalah qisas, iaitu bunuh dibalas dengan bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa. Yang ketiga, hifzul aqal, iaitu memelihara akal fikiran. Sebab itulah dalam buku fiqh klasik, ulama akan membahaskan haram minum arak. Perkara yang segala yang memabukkan adalah haram. Antaranya adalah arak. Dan arak pun mendapat balasan yang hukuman yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, hifzun nasl, iaitu menjaga keturunan. Dek kerana itulah diharamkan zina. Zina itu totally haram. Begitu juga sambil dalam masa Allah mengharamkan, Allah menghalalkan pernikahan yang sah. Dan yang kelima, hifzul mal, iaitu menjaga harta. Dek kerana itulah dalam fiqh klasik akan berbahas berkenaan tentang siapa yang mencuri, maka tangannya akan dipotong di pergelangan tangan dengan syarat-syarat tertentu. Bukannya begitu senang dijatuhkan hukuman, ya. Tadi kita berbicara berkenaan maqasidus syariah dari konteks fiqh lama ataupun fiqh klasik. Mari sekarang ni kita perluaskan lagi perbahasannya, skop perbahasannya, insya-Allah. Yang pertama, hifzuddin, iaitu menjaga agama. Kita tengok dekat Malaysia ni telah berlaku perkembangan berkenaan hifzuddin yang sangat bagus, iaitu dialog antara agama, interfaith dialog, di mana golongan ataupun yang mewakili Islam adalah terdiri daripada kaum Cina dan juga India. Itu yang banyak, yang majoritinya. Subhanallah, ini adalah satu memelihara agama dan penjagaan agama yang sangat bagus dan sangat penting. Subhanallah. Kedua, hifzun nafs, iaitu memelihara jiwa. Ya, kalau kita tengok contoh dekat Malaysia, pemandu yang minum arak melanggar orang yang tidak bersalah, lalu menyebabkan kematian. Kalau kita tengok di dalam agama Islam ada satu kes membunuh dengan sengaja. Hukum membunuh dengan sengaja ni, hukumannya apa? Dibayar diat sebanyak jumlah dia 100 ekor unta. Subhanallah. Kalau kita tukang kepada RM, Masya Allah, wang ini akan diberikan kepada, contohnya yang meninggal dunia suami dan ada isteri dan anak-anak di rumah. Wang yang sejumlah 100 ekor unta itu akan diberikan kepada isteri di rumah dan juga anak-anaknya. Nampak tak? Ini bukannya insurans, tapi konsep ini mengatasi insurans. Kalau insurans kita kena bayar bulan-bulan, tapi konsep Islam
terus dipelihara. Inilah hifzun nafs. Seterusnya hifzul akal, memelihara akal. Subhanallah, akal ni Allah beri kepada manusia, bukan beri kepada haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi sesiapa yang merosakkan akal dapat hukuman yang sangat berat. Dan dalam masa yang sama, kita tengok agama Islam mewajibkan setiap yang beragama Islam itu menuntut ilmu. Siapa yang tak menuntut ilmu berdosa. Subhanallah. Dan kalau kita tengok ada satu idea bahagian Kementerian Pendidikan yang nak mengatakan hendaklah mewajibkan semua apa? Semua anak di Malaysia ini hendaklah menduduki sekolah rendah hingga sekolah menengah dan hingga mendapat sijil SPM. Kalau kita tengok idea ini sangatlah teli ataupun sangatlah tepat dengan hifzul akal, memelihara akal. Jadi sebenarnya idea ni kita hendaklah meraihkan kerana dia sangat bertepatan dengan maqasid syariah. Subhanallah. Kemudian yang keempat, hifzun nasab, menjaga keturunan. Yang ini isu besar. Dalam masa Allah nak menyuruh kita menjaga keturunan, Allah dalam Al-Quran mengharamkan LGBT, lesbian, gay. Itu semuanya Allah haramkan, ya. Bukannya isu baru, isu lama dah. Allah telah pun haramkan lama dah. Malah ada satu kisah di dalam semua orang tahu, kisah Nabi Lut dan juga kaumnya, yang mana kaumnya membuat perkara yang sangat terkutuk. Tetapi umat zaman sekarang mengikut apa aktiviti yang telah dilakukan oleh kaum yang telah pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang kelima, hifzul mal, iaitu menjaga harta. Kalau kita tengok remaja sekarang ni, yang banyak di dada-dada akhbar mengatakan bahawa remaja ramai yang dikategorikan sebagai bankrupt gara-gara credit card. Yang ini pun kita kena belajar sebenarnya cara menguruskan wang. Remaja yang baru grad and then dapat kerja yang bagus, kemudian terlalu boros, mengamalkan gaya hidup yang mewah, makan di tempat-tempat subhanallah yang hebat-hebat. Jadi akhir bulan tak cukup duit, and then nak bayar bulan-bulan untuk kad kredit pun tak lepas, maka di blacklist lah. Sebenarnya sebaiknya untuk para remaja, sebaiknya hendaklah memfokuskan, kalau boleh lah cuba kumpulkan modal untuk membeli rumah. Rumah kecil pun tak apa, kerana rumah ni satu harta, aset yang nilai dia semakin lama semakin bertambah, semakin tinggi berbanding dengan kereta. Suka kalau kereta jenama hebat, tapi bila nak bayar bulan-bulan sakit, penat nak bayar. Sebaiknya cubalah dapatkan rumah kecil pun tak apa, rumah buruk ke, and then renovate bagi elok balik, and then duduklah. Kita bayar bulan-bulan pun kita rasa seronok, sebab last sekali rumah itu akan menjadi hak kita, berbanding kita bayar sewa, rumah tu tak dapat kepada kita. Tuan rumah tu yang seronok, sebab kita tolong bayarkan loan rumahnya. Jadi itulah perbahasan maqasid syariah yang boleh dikembangkan. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat. Kalau salah saya minta ampun, sila tegur saya. Assalamualaikum.